Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Seramai 30,988 pelajar yang mengambil penilaian menengah rendah buat kali terakhirnya pada tahun ini mendapat semua A dalam peperiksaan itu. Itu yang selalu dan juga yang diwar-warkan di seluruh negara pada hari ini, yang menjadi tajuk utama dan akan terus menjadi perbualan sehingga hari esok, saya pasti. Malam ini kami membawa perspektif yang sedikit berbeza. Kita ingin memahami realiti sebenar mereka yang mengambil keputusan dan juga menduduki peperiksaan itu pada tahun ini, dan juga bagaimana cabaran untuk meneruskan kecemerlangan selepas ini, kerana selepas ini ekspektasinya cukup berbeza, selepas ini juga penilaiannya sedikit berbeza, dan itu untuk kita bincangkan pada malam ini. Saya akan bersama dengan 3 orang tamu saya. Pertamanya saya perkenalkan di sebelah kanan saya, saudara Muhammad Izzuan AO, merupakan pendidik daripada Excel Minds World, dan juga saya turut ditemani oleh Afifah Datuk Daud AO, juga merupakan pendidik juga daripada Excel Minds World, dan kita turut bersama dengan adik Aiman Zafri Roslan, merupakan pelajar menduduki PMR pada tahun ini, sudah mendapat keputusannya pagi tadi, dan tahniah walaupun apa sekali keputusannya sekalipun. Dan saya nak mulakan dengan Aiman dahulu kerana dia adalah subjeknya pada malam ini. Ramai yang bercakap mengenai selepas dapat keputusan PMR akan ramai yang bercerita pelajar-pelajar yang cemerlang yang dapat straight A. Dan hari ini tidak mendapat A dalam 1 atau 2 mata pelajaran adalah satu bebanan yang besar juga kepada seorang pelajar pada hari ini. Adakah itu benar? Bagaimana Aiman, pengalamannya bagaimana pada hari ini? Apakah perasaannya apabila mendapat keputusan itu, dan adakah ianya sedikit sebanyak menjejaskan perancangan ataupun menjejaskan impian yang Aiman sendiri ada? Mungkin kita boleh kongsi sikit pengalaman macam mana? Assalamualaikum. Saya rasa masa saya ambil PMR tu saya buat yang terbaik terbaik yang sebaik-baik saya boleh buat. Tapi mestilah ada yang takut B, ada yang takut C kan. Tapi kita hanya harap yang terbaik. So masa ambil result pagi tadi, datang dengan parents, ambil Sleep periksa. Ambil slip periksa. Lepas tu tengok dapat Keputusan macam tu? okey lah. Okey. Lepas tu, so entah, rasa ada happy, ada sedih, rasa semua okey lah. Kalau dahulu zaman orang akan sentiasa bertanya, apakah subjek yang kita rasa macam susah sangat yang menjadi, orang kata subjek yang menjadi kalau pagi tadi ada yang menangis sebab subjek tu. Apakah subjek-subjek yang menyebabkan ramai yang rasa tak dapat straight A's tu? BM, KH dengan Pendidikan Islam. Aiman sendiri yang duduk peperiksaan tu, kesukaran bagi mata pelajaran ini untuk di skor ataupun untuk mendapat keputusan yang cemerlang, apa kesukarannya itu kalau kita boleh faham sikit? Kalau BM dari segi kertas satu memang dia buat susah, tak tahulah kenapa kan. Tapi memang susah. KH pula dia dari segi teras dia memang kena baca. Kalau tak baca memang tak boleh jawab. Tapi dari segi perdagangan biasa cikgu akan buat exercise dengan pelajar, so lebih mudah nak jawab. Untuk pendidikan Islam sama, kalau tak baca tak boleh jawab. Tapi pendidikan Islam memang soalan yang tak diduga keluar. So budak agak terkejut, mungkin sebab tu tak dapat A dalam tiga-tiga subjek tu. Kalau dulu mata pelajaran seperti sains atau matematik itu adalah mata pelajaran yang ramai yang gerun untuk dapatkan keputusan ataupun untuk menjawab soalan tu. Tapi hari ini sikit berbeza sikit, Aiman, macam mana? Matematik dengan sains dia sebab sekarang budak dia ada cita-cita tau, ada impian. So bila budak-budak tu dia rasa macam, oh kalau jadi accountant ni aku boleh jadi kaya kan. So dia macam, aku jadi doktor pun boleh jadi kaya. So dia akan fikir macam, oh aku kena lulus matematik dengan sains kalau nak ambil science stream atau ekonomi ke apa ke. So macam budak dah start fikir macam tu, budak akan struggle for that subject. Tapi dia orang lupa subjek-subjek yang dia orang fikir senang nak score adalah subjek yang susah. So macam the kementerian dia reverse, dia psycho balik pelajar. Yang soalan fikir, yang kata yang senang tu susah, yang senang tu susah, yang susah tu senang. So dia macam reverse balik lah. Reverse psychology macam tu. Bukanlah sebab kata macam pada pelajaran tu senang kita tak belajar lebih, tak. Okey. Itu cabarannya pada hari ini. Mungkin satu ketika dahulu mata pelajaran seperti kemahiran hidup ataupun bahasa Melayu ataupun pendidikan Islam itu mata pelajaran yang kurang diberikan tumpuan, kerana kalau anda baca, anda boleh jawab. Tapi hari ini keadaannya cukup berbeza sekali, dan mungkin juga bagi pendidik juga
selalunya kita ada formula tersendiri untuk memastikan kecemerlangan pelajar itu dalam mata pelajaran matematik dan juga sains ataupun mata pelajaran bahasa Inggeris. Akan tetapi kemahiran hidup, bahasa Melayu dan juga pendidikan Islam, mungkin kita memerlukan lebih daripada segala ulang kaji biasa ataupun pembacaan biasa. Cabaran bagi golongan pendidik pada hari ini, kalau kita ambil daripada case study PMR 2013 ni bagaimana, Cikgu? Okey, bagi pendapat saya, kebanyakan ibu bapa dia lebih pentingkan mata pelajaran teras, terutama matematik, sains, geografi dengan bahasa Inggeris. Yes. Kecuali bahasa Melayu. Kebanyakan ibu bapa kalau mengambil pelajar tuition, dia tak nak anak dia belajar bahasa Melayu. Tak payahlah bahasa Melayu tak payahlah, kan. senang sangat katanya kan. Kita orang Melayu tak boleh jawab bahasa Melayu, memalukan. Jadi dia tak belajar bahasa Melayu. Dan kebanyakan pelajar dia rasa kemahiran hidup dengan pendidikan Islam itu mudah, macam Aiman cakap tadi kan, dia amat mudah. Tapi secara dasar, tapi azali ni memang susah. Sekarang subjek mata pelajaran misalnya bahasa Melayu tadi, sebab saya pendidikan Islam yang kemarin saya tak mahir, tapi kalau dalam bahasa Melayu, sistem pemakahan dia memang kertas satu memang susah. Dia tak sama masa zaman saya belajar dulu atau mungkin Cik Zul belajar dulu, tak sama. Jadi dia memang susah sekarang. Dan kertas dua, pemakahan dia sebab karangannya lebih kepada intellectual dan juga analytical thinking, di mana pelajar kena fikir outside the box. Kalau pelajar tidak mendengar berita atau tidak membaca surat khabar atau tidak membaca internet untuk pengetahuan mereka tak boleh menjawab. Kemahiran berfikir ataupun mengikuti perkembangan semasa ataupun pengetahuan itu tidaklah sesuatu yang diajar dengan formal di sekolah. Ianya memerlukan juga usaha sendiri di luar, dan anak-anak ini juga mungkin terdedah dengan media sosial, terdedah dengan internet. Jadi maklumat itu di hujung jari. Akan tapi itu bukanlah satu penyelesaian yang menyeluruh dan penyelesaian yang mudah yang dapat menjawab bagaimana mereka dapat mahir dalam suatu peperiksaan itu ataupun di dalam macam bahasa Melayu ataupun kemahiran hidup. Ianya memerlukan suatu rangka kerja, rangka usaha yang lebih lagi daripada sekadar itu. Bagaimana kita dapat melakukannya itu, kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Cik Izan mungkin boleh menjawab. Kita berhenti seketika, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awal ni. Perbincangan dan juga perdebatan ataupun perbualan mengenai PMR saya rasa sudah bermula daripada sejak sebulan yang lepas di Twitter, di Facebook khususnya, kerana saya yakin rakan-rakan Aiman yang sebaya dengan Aiman mempunyai followers di Twitter lebih ramai lagi. Jadi Ian, mungkin ada perincian dan juga cerita dan juga perbualan di internet yang boleh dikongsikan bersama, Ian? Ya, selain PMR, orang ramai mula berkongsi mengenai pentaksiran berasaskan sekolah menengah rendah ataupun PBSMR yang akan menggantikan PMR tahun depan juga trending. Rata-rata ramai yang berkata PBSMR lebih susah berbanding PMR. Kalau kita lihat daripada tweet Zima ini, walaupun PBSMR ada 4 subjek tapi bukan mudah untuk dapat band 6. Seterusnya ada yang turut berkongsi info berkenaan sistem PBSMR di mana keempat-empat subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains semuanya ada 2 kertas dan memberi pandangan ia lebih susah berbanding PMR. Dan ini pula komen yang membina daripada Nabiha, jangan merungut walaupun PBSMR lagi susah daripada PMR tetapi dengan merungut tidak akan menjamin apa-apa kejayaan. Seterusnya daripada kalau kita nak lihat ada juga yang trending hari ini hashtag batch 98. Satu lagi hashtag yang trending sepanjang hari ini adalah melalui hashtag itu pengguna Twitter berkongsi harapan dan apa selepas PMR. Semua dah melihat ke hadapan ya Zul. Okay. Menulis tweet-tweet ni yang kita dapat saksikan dan mereka sudah pun bersedia untuk SPM Zul. Okey, terima kasih Yen sudah pun bersedia dan memandang ke hadapan. Ini suatu yang sangat positif sebenarnya, akan tapi memandang ke hadapan tanpa menilai cabarannya juga ada satu perkara yang perlu difikirkan juga. Tadi kita bercerita mengenai bagaimana subjek-subjek yang Aiman kata susah itu memerlukan sesuatu yang lebih lagi daripada dalam bilik darjah. Perlu ada budak-budak sekarang kata pencerahan yang lebih lagi daripada semua-semua. Diorang ni terlibat terdedah dengan Facebook. Kalau nak cari maklumat Wikipedia dan juga di Google dapat keluar semua. Akan tapi itu masih lagi tidak cukup untuk menjadi cemaran dalam pelajaran semata-mata. Bagaimana cikgu?
Okey, pada pandangan saya sepanjang contoh seperti kami di Exam My Works macam pusat tuition yang kami anjurkan contohlah macam seminar for example seminar ataupun bengkel-bengkel yang kami adakan, kami akan menjemput seorang contohnya seorang yang berjaya dalam peperiksaan-peperiksaan yang lalu. Contoh pelajar-pelajar Cemerlang lah. Jadi mentor kami, lah. Jadi mentor. Kami akan bawa ke seminar tu dan berkongsi sendiri dengan budak yang dalam seminar tu, peserta-peserta tu, dan mereka boleh menggunakan ruang tu untuk berkongsi pengalaman dengan mentor tu sendiri. Jadi sekurang-kurangnya mereka dapat sendiri menyoal dan juga berinteraksi dengan pelajar-pelajar Cemerlang tersebut. Jadi tak ada jurang kat situ. Aiman, kalau selepas ni dah masuk form 4 dan sebagainya, apakah kerisauan ataupun cabaran yang Aiman rasa selepas ni? Cabaran Aiman rasa kalau form 4 mungkin subjek-subjek baru, mungkin kita rasa macam subjek ni mungkin susah, kena lebih. So macam kita akan klasifikasikan ada subjek yang kita mungkin bukanlah ambil sambil lewa, cuma kita macam kurangkan sikit fokus. Yang subjek yang kita lemah tu kita fokuskan lebih. Tapi sekarang pelajar sekarang tengah, kalau kadang-kadang parents suruh science stream sebab nak jadi doktor. Kadang-kadang nak pilih account kan? Nak pilih account, so tak tahulah budak pun confused. So kadang-kadang budak kena pandai pilih lah. So nanti tak susah untuk jangan cakap pasal kawan-kawan, pasal Aiman dulu sendiri bagaimana? Kerana dalam sekarang ni mungkin ada persimpangan sama ada memilih science stream ataupun memilih aliran sastra itu bagaimana kan. Jadi dalam peringkat ini, Aiman mungkin dalam yang kata macam Aiman dah kena tahu apa benda Aiman nak buat, apa yang nak dicapai, nak pergi universiti mana, nak pilih kursus apa nanti. Jadi bagaimana Aiman dah bersedia dari segi itu? Sebenarnya dari darjah 6 Aiman memang dah figure out lah yang Aiman ni boleh dalam maths, memang okey dalam maths. Tapi Aiman dalam sains Aiman sedikit lemah. So Aiman memang tak berani ambil risiko. Masa PMR pun Aiman struggle untuk sains. Aminah dapat A. So Aiman rasa Aiman tak boleh buat sains. So Aiman rasa buat maths. So bila Aiman buat maths, Aiman rasa benda tu simple, senang, tak menyusahkan Aiman. So bila tak menyusahkan Aiman, benda tu jadi simple lah kat future. Kita positifkan minda kita, nak tengok macam benda ni tak susah. So nanti mungkin boleh berjaya dalam masa depan lah. Bagaimana kita melihat perkara ini? Kerana tingkatan 4 adalah satu kata persimpangan untuk memilih kejayaan dan sebagainya. Tapi dalam dunia hari ini sepatutnya benda itu lebih cepat lagi berlaku. Dan manipulasi ataupun menggunakan kelebihan dan juga menggilap sepenuhnya potensi yang ada pada anak-anak itu penting juga. Kerana tadi cikgu ada mengatakan bahawa dalam usia 14 atau 15 tahun, kadang-kadang faktor sekeliling itu juga mempengaruhi mereka apa yang mereka ingin mahu lakukan di masa akan datang. Bagaimana kalau saya buka soalan ini secara terbuka? Saya rasa kebanyakan pelajar pada usia 14-15 tahun, walaupun dia rasa dia tahu apa dia nak, tetapi dia sebenarnya tak berapa tahu. Ada pelajar memang bagus, sangat-sangat bagus yang saya pernah jumpa. Dia tahu apa yang dia nak, dia very determined, dia nak juga buat dan dia akan pergi ke arah tu. Tapi kebanyakan pelajar tidak. Kerana masalah yang saya dapat lihat, satu faktor ibu bapa yang menyuruh dia jadi macam tu. Okey, misalnya pelajar tu dia tak boleh buat sains dan suruh jadi doktor. Tak boleh. Tapi dia akan buat sains juga sebab ibu bapa dia suruh. Satu faktor. Satu lagi faktor, dia rasa dia nak jadi doktor tapi dia tak minat sains dan dia tak minat membaca. Majoriti pelajar sekarang memang kurang membaca walaupun dia ada akses pada internet, Twitter, Facebook, akses pada Wikipedia. Tapi perkara ini mudah dan kerana minat dia orang tak minat membaca, itu sebab dia tak membaca ke arah itu. Dia minat membaca benda lain. Aiman, mungkin nak ulas sikit, cikgu kata tak minat membaca walaupun banyak sumber dan sebagainya. Adakah itu penghalang? Kerana saya nak fahami bagaimana cara mereka yang berumur 15 tahun berfikir, kerana sesuatu yang menyeronokkan dan juga berharga mungkin berbeza dengan pandangan guru-guru, pandangan orang yang lebih dewasa. Bagaimana Aiman? Saya rasa kalau kita belajar benda tu,
kalau dari buku, cikgu tulis kat whiteboard, kita tulis dalam buku. Macam benda tu tak menyeronokkan. So pelajar rasa tertekan belajar benda tu. And benda tu kalau pelajar tu tak minat, benda tu memang susah. Dia pelajar tu kena minat. Lepas tu dia memang berkebolehan dalam benda tu. Contoh kalau dalam sains, pelajar tu memang kena minat membaca, menghafal. Kalau memang dia rasa dia boleh buat benda tu masa PMR, dia boleh berjaya dalam SPM. Tapi kalau dia rasa je dia boleh jadi doktor tapi dia tak boleh hafal, dia tak minat pun, dia tak faham dia pun. tak faham pun, tu susah sikit lah. Okey, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ni kita nak bercerita bagaimana ada yang berkata bahawa anak-anak hari ini kita bukan saja menilai mereka berdasarkan berapa banyak bilangan A. Itu yang kita nak melihat anjakannya selepas ini. Bagaimana kemahiran berfikir itu dinilai, bagaimana kebolehan mereka untuk mengetuai atau menjadi ketua itu kita hargai atau kita angkat. Itu mungkin kita dapat bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Betul lagi kita dalam analisis awal ni. Cikgu, saya tanya kepada cikgu ni dulu ya, Aiman. Pelajar hari ini kita kata terdedah dengan sumber maklumat yang pelbagai. Tapi mungkin ada juga persepsi mengatakan bahawa apa yang mereka dapat di luar bilik darjah itu, apa pengetahuan ataupun ilmu yang didapat daripada internet contohnya, tidak diaplikasikan sepenuhnya dalam pembelajaran mereka di sekolah ataupun di dalam bilik darjah. Kerana mungkin mereka katakan, alah, saya mungkin tahu banyak perkara itu di luar, tapi ini macam tidak boleh diguna pakai dalam bilik darjah. Tapi sebagai facilitator, sebagai guru dan sebagainya, cara itu akan membuat kita lebih memahami bagaimana pelajar itu bertindak dan juga berfikir. Cikgu, bagaimana pandangannya? Itulah peranan guru yang sebenarnya. Itu antara kesukaran yang kami hadapi. Salah satu daripada cabaran yang besar ialah untuk memastikan bahawa pelajar itu sendiri memahami konteks, isi dan juga bagaimana cara dia nak menterjemahkan dalam seharian. Contoh macam sejarah misalnya. Macam saya sendiri pun, saya mengambil pendekatan bukan saja bercerita, tetapi saya juga menyuruh mereka untuk menilai dengan keadaan semasa. Sejarah kalau kita tahu ialah satu masa yang lampau. Bagaimana kita boleh aplikasikan apa gunanya untuk sekarang? Gunanya untuk sekarang dan untuk masa depan misalnya. Jadi inilah yang antara cabaran yang besar, yang mana fikiran di luar kotak itu amat perlu untuk memastikan pelajar-pelajar ni bukan saja cemerlang dari sudut akademik, tapi juga mereka boleh mampu untuk berfikir. Untuk pemikiran di luar kotak itu, bagaimana kita menilainya kalau dalam aspek atau dalam konteks pusat tuition contohnya? Kerana pusat tuition ni dia lebih insentif, dia lebih mencabar kerana ianya lebih fokus dan juga melihat kepada bagaimana ruang masa yang terhad itu digunakan dengan sebaik mungkin supaya dapat capai kecemerlangan. Tapi kita nak explore lebih juga di pusat tuition juga mahukan anak-anak yang begitu juga. Bagaimana cikgu? Macam saya sendiri kami tak banyak buat group coaching. Kami buat one to one coaching. Lebih membantu ramai pelajar. Apa yang saya sendiri atau guru-guru yang kami ada membantu di SL My Works adalah dengan cara guru perlu ada knowledge yang lebih banyak. So macam ni dah banyak dah knowledge ni kan? Tapi apa yang pelajar tahu tak semestinya sama yang kita tahu. Jadi pendekatannya adalah aplikasikan macam knowledge science. Aplikasikan apa yang dibelajar dalam buku ke dunia nyata. Kebanyakan pelajar dia tak faham sains eksperimen tu. Macam mana nak jawab hipotesis, inference semua dia tak faham. Tapi kalau kita aplikasikan ke dalam dunia nyata, pelajar akan lebih memahaminya dengan lebih jelas. Jadi kalau lah sains question kalau dia belajar menggunakan bahan A. Lepas tu bila exam dia gunakan bahan B, tukar je, dah tak boleh jawab. Jadi kalau kita tak aplikasikan dengan dunia nyata, nak terangkan, benda ni sebenarnya ditukar ni je. Jadi kalau kita tak terangkan benda tu, pelajar tak akan faham. Aiman, macam mana pula pandangan Aiman? Bagaimana mengaplikasikan apa pengetahuan yang terdapat daripada luar bilik darjah itu, daripada sumber-sumber yang banyak tu untuk diaplikasikan dan diguna pakai dalam pembelajaran kita seharian di sekolah ataupun di tuition dan sebagainya. Aiman setuju dengan apa Cikgu Ifah cakap. Yang Cikgu Ifah cakap pasal apa yang kita belajar kita kena aplikasikan. Sebab contoh macam dalam sains Cikgu Ifah cakap, kalau produk A tukar produk B,
pelajar blank, tak tahu nak buat apa. Kalau buat eksperimen, live eksperimen, senang. Nanti dia dah tahu, oh kalau B ni jadi, apa sebab dia? Oh sebab dah tambah ni, dah tambah ni. So pelajar jadi lebih berpengetahuan, lebih sistematik lah daripada dia belajar, dia menghafal satu buku dalam masa 1 jam. Dia Tiba dapat benda lain tak dapat jawab. Macam rasa sakit hati pun ada. Macam dalam PMR jugalah macam tu. Kita belajar banyak-banyak, lepas tu benda lain keluar kan. So rasa macam frust juga. Okey, akhirnya nanti kita mahu model insan yang lebih menyeluruh. Pada umur 15 tahun ni sangat cantik untuk dilentur dan juga sangat seronok untuk kita menjangkakan laluan mereka dalam kerjaya dan juga dalam bidang akademik. Bagaimana akhirnya kita bukan saja mahu mereka yang keluar dengan segulung sijil atau ijazah yang cemerlang, tapi dilengkapi dengan ciri-ciri kepimpinan dan juga boleh berfikir dan juga mampu untuk terlibat dalam, orang kata, aktiviti sukarelawan contohnya. Itu secara tak langsung tanda aras untuk jangka masa sekarang dan juga untuk masa akan datang. Kerana mereka yang dapat jumlah A atau mereka yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan, ramai dah dapat. Tapi kita nak kualiti tu. Bagaimana pembentukan kualiti tu kita dapat lenturkan sikit demi sedikit. Cikgu. Ya. Cikgu Ifah. Okey, bagi pendapat saya, kalau katakan result A itu adalah satu tanda ukur, tidak. Yang sebenarnya tanda ukur tu pada peperiksaan saja. Yang penting pengetahuan yang dibawa masa dia keluar nanti. Misalnya pelajar tingkatan 3 macam Aiman PMR ke SPM nanti. Adakah pengetahuan masa menengah rendah ni akan dibawa kepada SPM nanti, di mana kebanyakan pelajar tak bawa benda tu. Dan selepas SPM, adakah dia akan bawa? Dan masalah sekarang, pelajar-pelajar dia tak suka buat sukarelawan punya kerja. Jadi ini satu lagi benda yang kita perlu lihat, di mana kerja-kerja sukarelawan ni amat sukar untuk pelajar ni ikut. Jadi kita kena tengok benda ni. Kita mahu melihat bahawa pembelajaran tu sepanjang tempoh masa itu sesuatu yang hayat. Jadi tadi kalau Aiman ada kata bahawa soalan bahasa Melayu tu soalan bahasa tingkatan 1 yang keluar. Jadi itu yang ramai frust bila tingkatan 3. Dan Cikgu Ifah menyebut bagaimana dalam SPM nanti ilmu tu akan dibawa secara menyeluruh. Bagaimana Cikgu kita melihat nak terapkan bahawa pembelajaran itu adalah sepanjang hayat, tak ada limit dan tidak ada hadnya. Dia sebenarnya bergantung kepada guru yang mengajar tu dan juga penerimaan pelajar itu sendiri. Suasana pembelajaran itu mestilah berteraskan kepada realiti. Apa yang pelajar tu mahu juga. Apa yang pelajar tu mahu. Jadi itulah sebabnya pendekatan individu juga amat penting dalam memastikan pelajar-pelajar tu faham apa yang dia nak, apa yang dia mahu dan apa yang dia target nanti pada masa akan datang. Aiman, saya ada 30 saat. Aiman, selepasnya apa perancangan dan apakah cita-cita untuk jangka lepas SPM dan sebagainya? Aiman. Cita-cita dah kira dah. Dah kira dah. Cita-cita saya jadi accountant tapi dengan syariah law ada. So jadi saya boleh jadi syariah advisor lah in the future. So saya tahun depan insya-Allah saya akan ambil jurusan yang berkaitan dengan itulah. Ini keputusan sendiri, bukan tidak dipengaruhi oleh tidak, keputusan sendiri. Keputusan sendiri. Sangat jadi tahniah kepada Aiman dan juga tahniah kepada guru juga yang turut membantu kepada kecemerlangan student pada hari ini. Tahniah juga kepada setiap satu daripada calon PMR untuk tahun ini. Apapun keputusan anda, saya pasti ini adalah satu permulaan juga untuk anda menggunakan langkah dan juga mencari potensi yang ada dalam diri untuk terus berjaya. Terima kasih kerana menonton analisis Awani untuk hari ini. Hantarkan pandangan anda di Facebook atau Twitter Astro Awani atau boleh terus bersama kami untuk berita sekitar dimensi di astrawani.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di malam esok. Terima kasih banyak. Thank you.